Tuan-tuan, kita ambil masa kita mengunjungi orang alim. Nabi sebut pada hadis yang lain, Nabi kata apa? Di hujung-hujung zaman ini, antara tanda-tanda akhir zaman, Allah Subhanahu wa ta'ala akan cabut ilmu dengan mematikan para alim ulama. La yaqbidul ilma intiza' illa biqabdil ulama. Tapi tuan-tuan, ada di kalangan kita hak baru mengaji sikit bahasa pandai, bahasa cerdik, bahasa pandai, dia mempertikaikan satu-satu perkara yang dibuat oleh ulama. Sebab tu dalam kaedah fiqh, dalam qawaid fiqhiyah, di dalam kaedah-kaedah fiqh ini, salah satu dia kaedah yang disebutkan ialah al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad. Satu-satu ijtihad, satu-satu perkara yang telah diputuskan oleh sekumpulan jumhur ulama, kita tak boleh nak pandai-pandai. Kita tak boleh nak pandai-pandai nak tolak apa yang telah diijtihadkan oleh para alim ulama dulu. Macam mana contoh yang lah ni duk riuh pasal zikir, zikir munajat. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tuan-tuan, hasbi Rabbi Jallallah. Ada 2-3 orang hak baru pandai, baru reti, nak baru balik mengaji, baru pandai sikit. Tuan-tuan, dia mempertikaikan zikir munajat tersebut. Dia kata dalam Quran tak ada hasbi Rabbi, yang dia kata ada hasbi Allah. Nur Muhammad tak ada, Nabi Allah dia kata ada. Ada hang pandai awak hang tak buat, awak hang tak buat zikir sendiri, ambil cari dalam Quran. Kan? Pasal apa orang duk kalut di genting sana tuan-tuan? Pasal apa dia tak kalut? Ke pondan dia kata apa? Berani kata ke pondan. Takut tuan-tuan, dia takut kat siapa? Dia berani dengan para alim ulama, tapi dia takut dengan pemimpin zalim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ni ke pondan ni. Kita tahu dah yang tu bukan jantan ni, halkum besar pada halkum kita lagi. Jantan ni. Kita pun tak halkum tak tu. Dah. Saya habis makan di Kuala Polis, tuan-tuan. Order kami lah ikan bakar apa semua ni. Duduk tulis apa semua. Dia tak cakap lagi. Dengar cakap lagi apa bang? Kata lagi cancel lah. Tak jadi. Kan, lagi cancel. Kita pasal apa bang? Cancel. Tak apa, saya berasa tak apa sedap badan ni. Kita tak boleh nak makan tu, nak telan tak boleh. Bukan kita tak suka mereka, bukan kita buang mereka ni daripada masyarakat kita. Bukan kita buang, sebab dah ada sejarah tuan-tuan. Kampung Sadum yang didiami oleh Nabi Allah, Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut ni, dia Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala hantar kepada kaum Sadum, puak kampung Sadum ni, yang kita tahu yang jadi Lut mati lah ni. Kaum Sadum ni Allah Subhanahu wa ta'ala hantar Nabi Lut alaihi salam. Sebab apa? Puak-puak ni, Nabi Lut alaihi salam, dia hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lepas satu zaman. Cuma Nabi Ibrahim lebih tua daripada Nabi Lut. Nabi Lut alaihi salam Allah Subhanahu wa ta'ala hantar di sana. Kemudiannya Nabi Lut alaihi salam berdakwah kepada mereka, menyeru mereka supaya mereka ini bertakwa, tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puak-puak kampung Sadum ni mereka suka, kita ambil senang lah, mereka ni kumpulan, ada 2 kumpulan. Yang lelakinya disebut sebagai homoseksual, yang perempuan ni disebut apa ni, lesbian. Kan? Lesbian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan Nabi Lut alaihi salam supaya memberikan peringatan kepada mereka supaya mereka ini hidup seperti mana manusia lain. Manusia lain macam kita lah. Kita memang orang perempuan memang dia tak suka suami dia kahwin lain ni. Kebanyakan orang perempuan ni banyak lah tak suka. Tak ada siapa seronok balik-balik ni, abang nak kahwin lain, seronok saya. Kan, abang nak kahwin lain ni, saya berasa betul lah pasal apa? Saya ni akan dapat, dia kata apa? Payung mai. Ada setengah tu dia kata, ustaz, saya biar pergi lah. Kan, payung apa pun tak mau. Yang saya tahu kalau suami saya kahwin lain, dia nanti dapat kaki payung saya bagi. Ada agak begitu. Kan, ada begitu. Tentu macam-macam jenis orang. Tapi kalaulah kita balik habaq nak menikah dengan orang perempuan pun, isteri kita marah, bini kita marah.
Tuan-tuan bayangkan kalau kita buat balik abang, dia kita abang berkenal ada satu pondan ni. Tengok dia nampak macam sesat jauh apa semua. Jadi ambil pondan tu, buh tudung apa semua kat dia, ajak dia semayang hajat, semayang tahajud, zikir apa semua ni, tuan-tuan tak jadi. Kerana tak jadi juga sebab dia, isteri kita lagi marah. Lagi marah, lagi pelik. Mesti orang perempuan akan kata, kalau saya tahu abang nak pergi kahwin dengan darai ni, baik abang kahwin dengan perempuan, tak apa saya bagi. Nak kahwin berapa? 4, 5 kahwin. Nak orang perempuan pun pening bini pun pening. Dia tahu kata suami dia okey. Tapi tuan-tuan, benda ni boleh berlaku. Berlaku di Kedah. Di Kedah ni biasa berlaku. Dan saya terlibat sama, bukan terlibat dengan gejala pondan ni. Saya terlibat membanteras gejala pondan ni. Ada 9 orang pondan. Lepas ni semua asalnya dia berduduk di belah batas kereta api, di belah stadium. Bila Jabatan Agama Islam Negeri Kedah buat rush, kan, buat tangkapan apa semua ni, mereka tak tahu pergi mana. Jadi mereka tak tahu pergi mana. Kemudiannya mereka pergi duduk melilau apa semua ni. Kemudian mereka ni diambil oleh satu kumpulan masyarakat, ambil pergi letak di satu tempat, rumah pangsa. Dia panggil apa? Pangsa ke? Flat lah, flat moden jugalah. Jadi tak di belah sana tu, jadi ramai orang. Flat tu asalnya sunyi, orang tak suka pi, lama-lama tengok kuih ramai. Salah seorang daripada yang pi tu, ayah pada kawan saya, dia main, dia kata, ustaz, dia kata nak kena minta tolong. Saya balik kampung, kebetulan cuti sekolah masa tu. Dia kata, ustaz, dia kata kena tolong. Dia kata kalau boleh, dia kata kita pangkap dia ni, sebab apa? Ayah saya terlibat sama. Besok aksiden berlaku disebabkan tengok pondan. Di sana ni dia ustaz ni. Kan pondan lintas, driver lori duduk tengah bawa lori, beralih tengok pondan, hantam lori air depan. Ni cerita berlaku betul. Pasal apa? Dia satu manusia pelik. Tak jadi pelik macam mana? Asal Allah bagi jadi dia jantan, dia tukar bagi jadi pelik. Macam kita beli motor elok, semua orang motor sama je, tapi kita pergi duk buat tukar kepala dia, pergi duk bubuh kepala lembu motor kita, kan, ekor pergi duk bubuh ekor cicak apa kan. Sebab orang tengok pelik, orang akan tengok benda tu, dan orang akan boleh rasa boleh tersilap. Sebab apa? Boleh berlaku satu-satu aksiden sebab duk ralik tengok satu-satu benda ni. Macam tu lah jadi di sana. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan, nak jadi ceritanya, lepas pada tu kita tangkap geng ni. Kita umpan mereka dengan kereta saya salah satu, balik basuh sama dak lah dia orang. Mereka pinjam, dia kata, ustaz kami pinjam kereta, tak apalah, janji apa ni kita dapat tangkap. Tuan-tuan, dia jantan, kita ligan dia di atas ni, dia terjun dalam terusan Muhammad Saman yang kita duduk baca dalam sejarah. Dia lari dalam terusan Muhammad Saman. Dia lari dalam terusan tu, hilang, tak tahu di mana. Ada 9 orang yang dapat tangkap 5 orang. Ada 9 budak hitam yang dapat tangkap 5 je. 3 lagi ruyuk, dia lari macam waktu yang ambil, ligan tak dapat. Itu kita lepas jantan, tuan. Bayangkan duduk ayam duduk gila sangat. Kita takut sebab balik kepada cerita Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi Lut alaihi salam kepada kaum Sodom yang kita duk pakai baju dulu. Satu generasi dulu ni duk pakai baju Metallica, duk pakai baju Sodom. Sodom ni kampung Sodom tu, puak yang duduk di kampung Sodom tu. Jadi kita tak tahu apa, kita buta sejarah. Orang barat dia kaji sejarah. Tapi sejarah yang menyebabkan kita ni tak tahu apa, kita sonok, kita pakai, kita ikut kita aja. Kita pakai semayang, kita pakai pirata. Kemudian kita biduk tanya hukum. Dia tahu hukum macam mana Ustaz? Kita pakai baju Sodom apa semua. Dia kata hang pakai baju Sodom tak apa, jangan Sodom orang. Dia kata puak kampung Sodom ni Allah Subhanahu wa taala hantar nabi. Tuan-tuan, bila Allah Subhanahu wa taala hantar nabi cukup besar. Cukup besar. Dan kemudiannya bila Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat, ada 2 je. Malaikat ni selalunya dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu nabi-nabi ataupun untuk memusnahkan satu-satu kaum. Satu-satu kaum. Kaum-kaum yang Allah Subhanahu wa taala musnahkan. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala tak hantar malaikat mai, Allah hantar terus bala turun yang menyebabkan musnahnya kaum-kaum ni. Salah satu dia kaum Sodom ini Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat pergi bertemu dengan Nabi Lut alaihi salam. Dalam perjalanan malaikat ni ada beberapa orang malaikat, ada riwayat kata 7 ke 9 orang malaikat. Jadi ada 7 ke 9 orang malaikat ni, depa dalam perjalanan nak pergi ke kampung Sodom, nak pergi ke kampung Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam ni duk dakwah depa sampai Nabi Lut ni
sampai dia ni bagi tahu, kata kalau sekiranya hampa nak, hampa boleh ambil anak aku, kahwin dengan anak aku. Dia tawarkan anak dia, anak Nabi, tuan. Kan, tapi puak-puak Sodom ni tak mau. Dia kata kami tak mau, kami nak hidup dengan cara kami selesa dengan cara kami, hati kami lebih suka dengan kehidupan kami yang selama ni. Dia kata Lut, dia kata jangan nak masuk campur, jangan duk masuk campur. Dia kata jadi kami suka dengan kehidupan kami, dengan cara hidup kami. Dia kata kami akan teruskan dengan kehidupan kami. Salah seorang yang terlibat dengan gejala lesbian ni juga ialah isteri Nabi Lut alaihi salam. Isteri Nabi Lut juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga terlibat dengan puak-puak Sodom ni. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala marah, dan Allah Subhanahu wa taala hantar kepada kaum Nabi Lut, hantar malaikat. Dalam perjalanan malaikat ni nak pergi ke kampung Sodom, kemudian mereka singgah di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa tu dia tinggal dengan Siti Sarah, yang umur dia masa tu dekat, ada riwayat kata hampir 100 tahun. Nabi Ibrahim masa tu hampir 100 tahun, tua dah kan, tua dah. Nabi Ibrahim hampir 100 tahun, isteri dia Sarah pun tua dah. Dalam perjalanan nak pergi tu, dia singgah rumah Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kebiasaan dia, apabila orang singgah rumah dia, dia akan sembelih kibas, sembelih kambing, sembelih makanan. Jadi dia sembelih binatang dan dia masak, dia letak di situ. Bila dia panggil malaikat ni mai, dia tak tahu yang mai tu, yang singgah di rumah dia tu sekumpulan malaikat. Depa ni mai dan kemudiannya bagi tahu tentang kedatangan depa. Nabi Ibrahim alaihissalam dia sediakan makanan untuk depa ni, tapi depa tak makan. Nabi Ibrahim pun mula heran, mungkinkah mereka ini malaikat-malaikat? Sebab apa? Daripada tanda pakaian mereka pakai pakaian putih, jubah putih. Pakaian putih, jubah putih. Tak ada malaikat yang pakai jubah biru, sorban biru, tuan. Malaikat dia pakai jubah putih, sorban putih, dan kemudian malaikat-malaikat ini pula hadir depan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tengok pada pakaian mereka tu tak ada langsung kesan-kesan daripada perjalanan jauh. Debu-debu pun tak ada. Kita memang tak ada debu lah, sebab kita naik kereta yang berdebu ni kereta. Tengok di kereta boleh tahu dah, oh ni jalan jauh. Kereta kalau balik daripada KL main sini mesti debunya. Kecuali lah dia berhenti pergi masuk apa mesin putak air tu, keluar main bersih, yang tu tak tahu lah. Kan? Maksudnya depa main dalam keadaan baju depa bersih. Main dalam keadaan seolah-olah macam depa ni main daripada tempat yang dekat, sedangkan depa ni nampak cara macam musafir dari tempat jauh. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tanya mereka, yang sebenar-benarnya siapakah gerangan kamu? Bahasa sikit. Siapakah kamu ni? Jadi geng-geng malaikat ni pun begitu, kamilah al-malakul muwakkilun. Kamilah malaikat yang menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala. Kamilah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk mengazab kaum Nabi Lut. Nabi Ibrahim berubah muka, tuan. Nabi Ibrahim alaihissalam berubah muka dia sebab dia ni terkejut. Dia terkejut dengan apa yang dikatakan oleh puak-puak malaikat tadi. Bila malaikat ni kata, kami mai ni sebab nak bala kaum Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim minta, boleh dah kalau boleh engkau ni, atau kalau boleh minta dekat Allah supaya mereka ini tak diazab. Mungkinkah mereka ini boleh diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Malaikat ni kata, dak, kami telah mendapat arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya Nabi Lut alaihissalam sekarang ni dalam keadaan duk setengah bersiap sedia nak keluar, sebab telah mendapat arahan dari Allah supaya keluar daripada bumi Sodom ni, kampung Sodom. Nabi Ibrahim alaihissalam takut dengan peristiwa, dengan apa yang akan berlaku kepada puak-puak Sodom. Kemudiannya malaikat-malaikat tadi berkata pula kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, sebenarnya kami bawa dua berita. Yang pertama, kami nak menceritakan tentang azab yang Allah Subhanahu wa taala nak kenakan kepada kaum Sodom, dan yang keduanya kami bawa berita gembira, iaitu Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu bahawa hang akan dapat seorang lagi anak lelaki. Jadi Siti Sarah yang ada pada ketika tu yang umur tua, tuan. Dia tua dah. Dia tua dah. Dan dia pun tahu, dia pun tak makan ni kolagen apa kacik Fatimah apa tak makan. Nak bagi muda apa tak ada masa tu. Kan dia pun tak ada apa, dia duk ingat dia ni memang dah tak boleh lahirkan anak, dan dia duk rasa kata dia ni mandul,
Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kuasa dia. Allah Subhanahu wa taala ba'da fa'alul lima yurid. Benda yang mustahil, benda yang kita sangka tak boleh berlaku, Allah Subhanahu wa taala boleh jadikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Siti Sarah ni boleh mengandung, dan kemudian malaikat khabarkan berita ni kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim jadi seronok. Tapi dalam masa yang sama Nabi Ibrahim bimbang kalau Allah Subhanahu wa taala marah juga ke atas kaum-kaum dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian selepas itu malaikat-malaikat ni keluar sampai di bumi Sodom. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka supaya angkat bumi Sodom ni, kampung Sodom ni, kemudian terbalikkan sampai hari ini jadi laut mati, tuan-tuan. Nah, kita takkan nak biar jadi begitu. Kan? Kita takkan nak biar jadi macam tu. Sebenarnya yang tu bukan cara untuk kita ni tolong mereka. Kan? Yang duk jadi ni, yang nak jadi perempuan ni, yang nak jadi perempuan, yang nak pakai pakaian perempuan, yang lelaki nak pakai pakaian perempuan, yang perempuan nak pakai pakaian lelaki, bukan cara macam tu. Tapi sebenarnya kita kena tubuhkan satu kumpulan untuk tarik mereka ni dan bagi nasihat. Nah, bagi nasihat, kemudian bagi training dekat mereka, nak bagi bercerita kepada mereka tentang tauhid kepada Allah, cerita tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan cara kita luluskan satu NGO untuk mempertahankan kumpulan ni. Yang tu bukan cara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, hidup kena berpandukan kepada Al-Quran dan hadis. Hidup berpandukan kepada fatwa-fatwa ulama yang benar, bukannya kita ikut kepala otak kita. Nak apa hukum Allah Subhanahu wa taala tentang hukum yang Allah Subhanahu wa taala suruh buat lama dah. Yang Allah Subhanahu wa taala kata nakalam minallah. Itu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dah pencegahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita tak laksanakan? Kita kaji berpuluh-puluh tahun. Kita kaji punya lama, tak boleh buat sampai hari ini. Hukum yang Allah Subhanahu wa taala kata kena buat, hukum yang Allah Subhanahu wa taala kata wajib buat, kita tak berani buat dan kita tak bercakap pun kata nak buat. Tapi hukum yang Allah Subhanahu wa taala larang, perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang, tak dan berapa hari saja kaji, terus buat. Sebab tuan-tuan, inilah manusia-manusia yang ada sekularisme dalam hati mereka. Kehidupan mereka ini kehidupan sekular, tapi sayangnya orang-orang yang macam kita, hadut mengaji, hadut tadah kitab, hadut dengar kuliah, hadut main sembahyang jemaah, boleh sokong, boleh ikut kumpulan-kumpulan yang mereka ini. Allah Subhanahu wa taala duk tunggu dah. Duk tunggu nak azab dah, tuan-tuan. Kalau tak ada alim ulama, kalau tak ada para alim ulama, tak ada budak-budak kecil, tak ada orang yang maimarah masjid, tak ada orang yang bercakap benar tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, lama dah kita ni, orang Melayu ni, Bani Melayu ni, Allah Subhanahu wa taala musnahkan. Kita ni tuan-tuan, dalam kumpulan-kumpulan bangsa di dunia, kita bukan bangsa yang hebat pun. Kita tak ada apa pun nak banding dengan bangsa Arab, bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Tapi jadi hebat kita sekiranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkenal kita kalau sekiranya kita ini satu kumpulan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, Nabi pesan kepada kita lah. Nabi kata man zara aliman faka'annama zara. Nabi kata barang siapa di kalangan kamu, Nabi kata yang mereka yang hampa ni, dia kata piduk ziarah para alim ulama. Piduk ziarah para alim ulama ni macam-macam bentuk. Ada yang ziarah dengan cara pergi mengaji kita. Ada dengan cara pergi berjumpa sendiri, bertemu, kemudian suar tangan, jabat, salam, tanya khabar dia. Ada yang dalam keadaan pergi ziarah tengok daripada jauh. Nah, ada yang di kalangan mereka ini yang memang hati ni suka kepada kumpulan-kumpulan para alim ulama. Nah, kita fikir kalau kita ni kaki tengok wrestling, suka tengok wrestling, banyak pada main mengaji, banyak daripada pergi sembahyang jemaah. Esok-esok jangan heran, jaga daripada mahsyar duduk bawah ketiak Undertaker. Jaga-jaga tengok apa ni, tengok satu macam ya, tengok duduk bawah ketiak Undertaker. Jangan heran. Duk tanya dia pula macam mana aku boleh duduk. Hang tanya lagi, hari-hari, tiap-tiap hari pukul 10 malam, 11 malam, hang pergi kedai mamak, hang duk tengok aku. Tiap-tiap malam. Boleh tengok wrestling sejam, 2 jam, tak ada lenguh apa, duduk lagu tu ya. Kan, main mengaji ni biasa. Mengaji ni dia kata tak boleh. Kuliah ni ustaz takat sejam. Sejam tu pun teruk dah. Kan, macam mana nak lawan dengan iblis setan ni, dia kata pergi tengok wrestling tak ada apa, setan culung sama. Ni kata kita main mengaji ni biasalah ustaz. Dia tak buat kuliah ni takat sejam. Kalau sejam 15 minit ni orang tak apa mau dengar dah. Kalau duk pergi buat tengah 2 jam lagi teruk. 2 jam ustaz kuliah seorang-seorang kami balik. Tuan,
muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Wa man safaha aliman, Nabi kata, barang siapa di kalangan kamu pula safaha aliman, bukan takat dia mengunjungi para alim ulama, bahkan dia ni berjabat tangan dengan orang-orang alim, maka Nabi kata faka'annama safahani, kita nak pergi salam dengan Nabi, nak jumpa Nabi, tak jumpa Nabi dah, nak jumpa Nabi esok ni di akhirat. Tapi Nabi kata barang siapa yang pergi duk jumpa dengan para alim ulama, kemudiannya pergi salam pula dengan dia, kan, pergi salam pula dengan dia. Ni dak kita ni tuan-tuan, dengan alim ulama kita jumpa, kita nak kira nak tuang lari, kan, jumpa alim ulama nak tuang lari. Tapi jumpa bos-bos, jumpa pemimpin-pemimpin, jumpa orang-orang kaya, kan, jumpa orang kaya, dengar pula kawan kita tu balik daripada negara luar pula, kan, kita dengar balik daripada Jepun ke mana ke, kita jadi dia kita Nabi salam ni, dia kena tanya ni General Yoshimura apa cerita di sana, kan, contohlah ada sahabat kita seorang baru balik daripada Jepun, kan. Jadi cerita dia tuan-tuan, kita seronok berjumpa dengan pemimpin-pemimpin yang mereka ni tak takut pun kepada Allah Subhanahu Taala dan tak bagi untung kat kita pun, tak ada untung apa satu, kan, dapat 500 berapa bulan sekali, takkan yang tu untung, kan, takkan yang tu untung dah, takkan kita berasa kenyang teruk dah, nah. Wa man safaha aliman faka'annama safahani, Nabi kata barang siapa yang pergi salam dengan para alim ulama, Nabi kata seolah-olah mereka ini mai salam dengan aku, nah, mai duk salam dengan aku. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, siapa pula Nabi kata yang pergi duduk tepi para alim ulama, pergi duduk bersama-sama dengan para alim ulama, bukan sampai pergi duduk tariba, nampak tok guru pergi duduk tariba, kan. Wa man jalasani wa man jalasa aliman, pergi duduk dengan alim ulama, duduk tuan-tuan, kemudian jangan cakap lebih sangat, pergi duduk tanya parut ni, nak tanya sikit tu, saya nak tanya satu soalan, parut tangdi tu kenapa tu, pergi duduk tanya, itu saya tanya, pergi duduk kena ada adab dengan ulama ni, dengan tok guru ni, pergi duduk tanya parut tu, mungkin ke parut tok guru pun dulu mungkin kadang-kadang ada juga hak buih, mungkin curi buah pelam kena tabuh dengan orang ke lekat parut tu, saya tanya lah bab-bab tu, kan, pergi duduk dengan dia, kita hormat dia. Nabi kata apa? Nabi kata wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, siapa yang pergi duduk dengan para alim ulama, duduk dengan tok guru, Nabi kata seolah-olah dia ni duduk bersama dengan aku di dunia. Kita tak sempat duduk dengan Nabi, tapi Nabi kata wa man jalasani, dia kata seolah-olah macam kita ni duduk, sempat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasani fid dunya, Nabi kata barang siapa yang sempat duduk dengan aku di dunia, Nabi kata ajlasahullahu ma'i fil jannah, mereka ini sekali-kali tidak akan duduk dengan kumpulan lain, tapi mereka ini akan duduk bersama-sama dengan aku di dalam syurga esok. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada orang tuan-tuan boleh kata bila kita baca hadis membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi, mengihtiramkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang yang pernah jadi pemimpin besar negara, dia boleh kata apa, kita bukan tak mau puji Nabi ni, bukan tak mau angkat Nabi Muhammad lebih, dia tak sebab apa kita tak mau angkat Nabi lebih ni, pasal dia kata kita kena angkat Tuhan lebih. Dia kata tu orang mangkap bodoh tak ngaji, bila dia tak ngaji dia jadi bodoh, bila dia bodoh dia tak reti siapa Nabi ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kita tahu orang yang paling dekat dengan Tuhan lepas Allah Subhanahu wa taala. Nabi tu bukan malaikat Jibril, bukan Mikail, bukan Israfil, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Ibrahim, bukan Azazil, bukan siapa-siapa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa dia boleh cakap macam tu tuan-tuan? Dia tak ada ilmu, dia tak mengaji, dia jahil. Dia jahil. Abu Jahal zaman moden, kan, Abu Jahal zaman moden. Kita duk kalut cerita bodoh ni, cerita jahil ni, zaman Nabi tu ada dah. Sebab tu yang kata zaman tu ada dah, kan, zaman Nabi tu, zaman Nabi dulu hak yang berkuasa dulu ni di Mekah pada masa tu, hak duk bagi sekatan ekonomi, hak duk buat macam-macam dekat sahabat, nah, tak lain tak bukan Tun Abu Jahal dan Tun Abu Lahab, dua ni tuan-tuan kenal. Lepas ni siapa pun tak boleh buat apa kat mereka, kan. Yang boleh masa tu siapa? Sayyidina Hamzah ya. Yang lepas takut ni sikit dekat Sayyidina Hamzah. Pasal apa? Sayyidina Hamzah ni orang kasar sikit, geng tiga lain zaman tu, kan. Zaman tu ingat apa, kan, geng tiga lain zaman tu pekida apa kan, dia geng pukul orang.
Nah, cuma Sayyidina Hamzah ni dia sibuk dengan perburuan, dia pergi buru. Cuma dia kata dah, hampa kacau Muhammad, hampa kacau lagu tu tak apa. Hampa kacau lebih, dia kata aku balik hampa sakit. Hampa tak berani dengan dia. Nah, lepas tak berani. Lah Tan Sri hak bawah ni tu saya cerita lah, Tan Sri Umay masa tu hidup di zaman tu tuan-tuan. Depa ni Allah. Depa cukup takut dengan dua tun ni. Nah, Tun Abu Jahal dengan Tun Abu Lahab. Oh, hebat masa tu. Tun Abu Jahal dengan Abu Lahab ni bisnes apa masuk AP semua melalui mereka. Ni cerita betul. Abu Darda ni satu orang hebat dalam bisnes, dalam perniagaan. Abu Darda ni satu orang yang hebat dalam perniagaan, ilmu perniagaan dan cukup hebat. Masa dia sampai di Mekah, bila dia nak buat satu usaha perniagaan dengan Abu Jahal, mai jumpa dengan Abu Jahal, kemudian dia bincang Abu Jahal. Dalam perbincangan tu, Abu Darda ni kata dekat Abu Jahal, tanya Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal," dia kata, "aku nak tanya siapa yang hangpa marah sangat dengan Muhammad ni? Aku biasa jumpa dia, aku tengok dia ni bukan orang jahat. Muka dia tu menunjukkan muka orang baik, muka dia macam bulan." Abu Darda sendiri tengok muka dia, muka Nabi ni macam bulan. Bila dia bercakap, kita rasa nak dengar. Dia kata, "Muhammad, sebenarnya aku nak beritahu Muhammad, dia bukan ada masalah apa, dia memang orang baik. Kami pun sebelum ni harta-harta kami semua kami bagi dia simpan. Kami percaya dekat dia. Dia kami bagi gelaran Al-Amin dekat dia. Kami percaya dekat dia. Kami bagi dekat dia simpan harta semua." Dia kata, "Kami tak bagi Abu Lahab simpan, dan orang pun tak bagi aku simpan." Dia kata, kan, dia betul dah kami penyamun. Dia tak kata lagu tu, tapi puak tu penyamun. Kan, takkan kita tahu dia penyamun, takkan kita nak bagi dia simpan harta kita. Kan, kita tak bagi. Kemudiannya Abu Darda kata, "Apa siapa hangpa tak beriman, hangpa tak ikut dia?" Kan? Abu Darda kata lagu tu. Bila Abu Darda kata macam tu, Abu Jahal kata, "Kalau sekiranya dia itu dipilih menjadi nabi, kalau Allah Tuhan nak pilih nabi, mesti Tuhan pilih nabi di kalangan kita ni. Sebab kita orang kaya, kita orang yang Tuhan bagi nikmat, takkan seorang nabi Tuhan bagi miskin macam tu." Abu Jahal kata, "Takkan seorang nabi Tuhan bagi dia ni miskin, Tuhan bagi dia ni papa kedana, Tuhan dia bagi hidup melarat, susah. Dan tak mesti Tuhan bagi seorang nabi mesti kaya." Kan? Dia fikir macam tu. Sebab apa? Dia fikir Tuhan boleh buat apa pun. Nabi SAW tuan-tuan tak pernah minta jadi kaya. Bila Jibril AS mai cerita dekat Nabi Muhammad, dia kata, "Ya Rasulullah, hang pilih bukit mana? Aku nak tukar jadi emas semua." Tuan-tuan, bukit mana nak jadi emas semua? Kalau kita tanya apa, buat biar guna pun janji ke saya kaya. Kan? Dah janji apa pun, kita tak kira apa dah. Kemudian Nabi SAW dia minta, dia kata, "Wahai malaikat Jibril," dia kata, "aku pilih menjadi nabi yang fakir. Aku pilih menjadi nabi yang miskin. Nah, aku pilih jadi nabi yang miskin, aku pilih nabi menjadi nabi yang fakir." Tuan-tuan, ada hikmah dia. Ada hikmah dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi ni miskin, nabi fakir. Tuan-tuan, kita lah ni, kita hak ada lah ni. Kita hak ada lah ni pun, kita hak Allah bagi kehidupan kita, ada yang kaya, ada yang pertengahan. Kan? Kita kira hidup kita pertengahan, kita bukan golongan miskin. Kan? Jadi kita ni pun rasa hebat dah tuan-tuan. Nah, kita ni pun rasa hebat dah. Kita pergi belah baling ke, pergi belah nakar mana tu, kawan bencahaya mai tengok cawan buruk sikit, kita tak lalu makan dah. Sebab apa? Kita biasa hidup, kita mula kata saya yang tak makan sebab apa? Kita tengok daripada sudut kesihatan, dia kata. Sebab kita pun memang tak tahan pun. Kalau kena sikit ayak silap sikit masuk wat lah. Orang kampung tuan-tuan makan pucuk, orang kampung makan ikut dan je. Allah bagi kat mereka kesihatan, badan mereka tahan, badan mereka boleh tahan. Kita tak mampu tahan lah. Tu baru kita ni. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah Allah Subhanahu wa taala jadikan baginda Nabi SAW duduk dalam kumpulan orang miskin. Dan doa Nabi SAW, kita ni selalu duduk tanya, ni apa doa yang Nabi selalu baca? Kan kita mau doa warid dari Nabi, kita tak mau doa-doa lain. Hasbi Rabbi Jalallah tu tak warid daripada Nabi, dia kata lagu tu. Tuan-tuan, walaupun tak warid daripada Nabi SAW, tapi bukan ada salah, tak ada haram satu pun pada Hasbi Rabbi Jalallah. Hari tu dia petikai Ilahi lastul firdaus, dia kata wahai baca zikir munajat ni tak mau masuk syurga, apalah korak dia. Kan? Apa punya teruk ni, punya huduh. Hak patut dia pertikai, dia tak pertikai.
Ni dia duduk bertikai ni, hak ni dia duduk cari pasal kawan ni duduk buat lama dah, duduk jadi baik dah dengan zikir tu. Zikir ni hasbi rabbi jalallah, jadi baik dengan zikir tu. Dia pergi potong, dia tanya yang duk buat ni selama ni tak kena, sebenarnya macam ni macam ni, sebenarnya macam ni macam ni macam ni. Dia ubah. Pasal apa tuan-tuan? Sebenarnya tu yang kata bahayanya bila dia nak jadi orang alim, dia pandai juga. Bila dia pandai juga ni, dia rasa dia pandai lebih daripada orang yang ni, bahaya. Sebab tu kita ni tuan-tuan hak main mengaji, kita yang main mengaji ni berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini duduk dalam kumpulan seperti mana doa Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam berdoa kepada Allah. Dia kata, wahai Tuhan, dia kata, tetapkanlah aku ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Nah, doa Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud dia nabi. Bila dia tengok kaum dia teruk, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku ini sekumpulan manusia, satu orang manusia yang berada pada ala siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Jangan engkau sesatkan aku seperti kaum-kaum aku, seperti kaum-kaum lain yang telah engkau musnahkan. Ni Nabi Hud alaihi salam. Kita pun sama tuan-tuan. Kita hadap mengaji, kita kena ada perbezaan di antara orang yang tak mengaji. Jangan kita jadi takti, jangan kita suka mempertikaikan. Sebab apa? Bila kita suka duk pertikai ni, memang iblis akan main, dan kemudian iblis akan kontrol hati kita. Iblis akan buat bagi kita pun rasa macam kita orang yang lebih ilmu, hebat ilmu. Sebab itulah kita mempertikaikan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Hak benda yang hak, benda yang patut kita pertikai, benda yang patut kita cakap, kita diam, kita tak berani. Sebab apa? Kita takut kepada manusia. Kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada pemimpin-pemimpin, tapi kita tidak hormat kepada para alim ulama yang Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, man akrama aliman faka'annama akramani. Nabi kata, siapa yang dia ni ihtiram, dia memuliakan para alim ulama, jumpa tok guru, muliakan tok guru. Nah, muliakan tok guru, buat baik dengan tok guru dia, cakap baik dengan tok guru dia. Tak ada pun soalan kepada tok guru dia tu seolah-olah macam nak menghina guru dia ataupun nak test tok guru dia. Pada ketika tu Nabi kata akramani, seolah-olah dia memuliakan aku. Memuliakan aku ni, kita memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu habis. Ini hadis tentang yang kita baca tentang kelebihan mengunjungi para alim ulama dan berjabat tangan dan duduk dengan para alim ulama. Ini kita sambung ini kita sambung ayat yang ke-28. Kita dah habis itu ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-27. Ayat yang terakhir itu kita bacakan ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Itu tentang perkara yang menyebabkan daku diampunkan oleh Tuhanku serta dijadikannya daku daripada orang-orang yang dimuliakan. Ini cerita tentang Habibun Najjar yang last sekali. Kata-kata Habibun Najjar, bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kata-kata Habibun Najjar pada ayat yang ke-27, itu alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui bagaimana baiknya kesudahan dan keadaanku di saat ini. Maksudnya Habibun Najjar ini dia kata, kalaulah kaum-kaum aku ni tahu bahawa aku yang mereka tolak, aku yang mereka nak yang bunuh ni, aku mereka yang mereka seksa selama ni, dan nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ni kalau boleh melihat keadaan aku lah ni, Allah Subhanahu wa taala tempatkan aku di syurga. Bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Aku ni pula dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang Allah Subhanahu wa taala paling muliakan. Maksudnya duduk dengan kumpulan Nabi, walaupun aku ni orang biasa. Habibun Najjar orang miskin. Habibun Najjar ni tukang kayu. Bukan takat tu, dia ni OKU, orang cacat. Dia orang cacat saja, tapi dia iman dia, ini iman dia, dakwah dia, perjuangan dia sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis tentang ayat yang kita bacakan itu, kita sambung ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32. Ayat ini menceritakan azab bagi mereka yang mendustakan Rasulullah. Cantik tuan-tuan. Kita duk baca Yasin tu, dia cerita awal elok. Mula dia cerita tentang Quran, dia cerita tentang Nabi, dia cerita tentang kumpulan yang Allah Subhanahu wa taala murka, dia cerita tentang puak-puak Mekah yang tolak Nabi.
kemudian dia cerita pula tentang puak Antaqiyah, yang mereka ini Allah hantar peringatan, Allah hantar Rasul, lepas tolak. Kemudian selepas tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan hantar azab bagi mereka yang mendustakan Rasul Allah. Sama macam kita aja. Kita pun sama. Ni kita pun sama. Kita duk tengok satu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala habaq dah kita ni manusia di akhir zaman. Nabi bagi tahu dah kita ni umat di akhir zaman. Satu, tanda-tanda kiamat mai cukup banyak. Tapi kita takut kita tak dan melihat tanda kiamat habis ni. Tak dan habis tengok tanda kiamat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bala kita dulu mati rapat habis. Kita jangan sangka. Nah, kita duk buat benda hak Tuhan larang, duk buat benda hak Tuhan marah, sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, puak ni tak usah tunggu taruh dah, tengok tanda kiamat bagi habis. Lah ni perata buang puak ni. Hari kita baca ayat ni kita boleh reti siapa kita sebenarnya. Tuan-tuan muslimin muslimat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya main mengajak tuan-tuan bukan nak bagi tuan-tuan takut. Dia tahu ustaz dia kira main cerita mati, cerita gempa bumi, gempak, dia tak nak mengaji ke mana boleh ceritalah syurga. Ceritalah syurga, ceritalah kereta ke apa ada dalam syurga ni. Kan? Saya pun tak masuk lagi tuan-tuan, tak tahu nak cerita. Tahu je boleh cerita. Kan? Tapi yang kita tahu 99 rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tunggu kita. Yang kata dalil kata syurga ni hebat, ahli neraka bila dia ni lepas siksaan. Tapi jangan angan-angan nak masuk neraka. Kita ada ni jangan angan-angan masuk neraka. Biar angan-angan tak mau masuk tu, saya tak mau. Kalau boleh tak mau tu. Sebab jangan duk sangka angan-angan siapa yang boleh masuk neraka, dia boleh keluar daripada neraka. Ahli neraka ni bila malaikat Jibril tangkap dia buat keluar mai, kemudian bagi mandi apa semua ni. Nah, kita ni tuan-tuan esok ni ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Nah, dalam apa ni, Imam Tirmizi meriwayatkan. Imam Tirmizi ni imam hadis. Imam hadis, dia meriwayatkan ada beberapa hadis. Kalau tak silap ada riwayat kata 20 hadis. Bukan takat dia saja, Imam Bukhari biasa sebut, imam-imam lain. Nah, ulama-ulama hadis yang lain biasa sebut ada 20 ke 30 hadis menceritakan tentang Al-Haud. Al-Haud ni satu kolam, satu kolah. Nah, kolam yang kita buat, yang kita buat pula, kolam yang ada di padang mahsyar esok, di mahsyar esok sampai di akhirat. Tiap-tiap nabi ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan kolam masing-masing. Nabi Adam ada kolam dia, Nabi Lut, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi ni semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan kolam-kolam masing-masing. Dan tiap-tiap nabi-nabi ni kaum dia akan mai. Tiap-tiap nabi-nabi ni, tiap-tiap nabi kaum dia ni akan pergi ke kolam-kolam tersebut. Tuan-tuan, Nabi SAW minta dekat Allah, wahai Tuhan, aku nak minta kepada engkau, boleh tak daripada banyak-banyak nabi ni, boleh tak aku minta kalau boleh kolam aku ni biar ramai orang pergi. Tuan-tuan nampak cerdik Nabi. Dia minta dekat Allah, tanda kata dia minta supaya kita ni diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila banyak boleh pergi minum air di kolam Nabi, maksudnya semua bagus, semua clear kan, semua clear kan. Nah, ni dok kita buat kolam masjid, dia duk petikan ni daripada sudut kesihatan tak bagus, pasal macam-macam tangan masuk kan. Oh, hang guna otak kita guna otak kita. Sebab tu kita jangan tuan-tuan, hak logik kepala otak kena dengan agama ni kita bukan boleh pakai. Yang ni hak Nabi buat, hak Nabi ajar kan, hak Nabi buat, hak Nabi ajar kita. Sampai di sana esok kita akan bawa pergi ke kolam. Dan ada juga di tempat-tempat ni yang hampir dengan neraka ni, apabila ahli-ahli neraka ni keluar daripada neraka, kemudiannya ahli-ahli neraka ni dimandikan, dibagi mandi, malaikat suruh mandi, bagi pakaian yang cantik-cantik, pakaian yang cantik-cantik. Kemudiannya mereka ini disuruh oleh malaikat, dibagi minum dulu air daripada telaga Nabi. Kalau dia umat Nabi Muhammad, air daripada telaga Nabi, minum air tu. Kemudian dalam perjalanan ni tuan-tuan, dia pun disuruh pergi ke syurga. Sampai di syurga, sampai di sana, dia tengok pintu syurga, dia tengok keadaan di luar syurga, dia patah balik dia berjumpa dengan malaikat penjaga neraka kan. Kalau kita pun tak berani, tak patah balik lah kan. Tapi dia patah balik nak pergi tanya. Masa tu tuan-tuan tak ada GPS, tapi tak silap memang suruh pergi tu, memang pergi tang tu je.
Malaikat ni suruh dia pergi pula, dia kata hang pi, memang tempat tu tempat hang. Malaikat Malik penjaga neraka ni dia kata hang pi, tempat tu memang tempat hang. Pi pula, pi kali kedua, pi sampai jalan tu tetap tengok tempat, sampai jalan tempat yang sama. Patah balik lagi. Patah balik lagi, malaikat Malik ni kata hang pi sana kali lagi. Kan hang pi sana. Dia pun fikir pi. Kalau patah balik kali ni malaikat takut lagi, dia kata hang nak main sini kerap no, aku buh balik dalam neraka. Kan? Pi sampai di sana, dia masuk ke dalam syurga. Kemudian dia berkata kepada ahli-ahli syurga, dia kata, aku hak jahat ni pun, aku yang pernah duduk di dalam neraka ni, yang bisa jadi banduan, kena penjara dalam neraka, keluar dia kata, aku takkan aku boleh dapat nikmat yang sehebat ni. Tu syurga yang paling rendah, tuan. Syurga hak paling rendah ni, bila kita ni masuk dalam syurga hak paling rendah pun, Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat ni tak ada di atas dunia ni, tak ada. Kerabi cantik bukan tara tu, tuan. Bukan tara Bali tu, Bali. Kita duduk di Bali, bukan tara Maldives, Pulau Maldives, bukan. Tak ada bandingan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Sebab tu Tuhan kata dah, 99 rahmat tu tunggu di sana. Ya Allah, kita tak boleh banding, kita tak boleh bayangkan macam mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tengok ayat yang seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32, itu azab bagi mereka yang mendustakan Rasul Allah. Kita ni tuan-tuan, jangan sekali-kali kita mendustakan Rasul-Rasul. Saya nak bagi bandingan dua tentang ayat-ayat yang menceritakan tentang hukum ketetapan Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallah. Idza qadallah, ini ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala letak. Ada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, iaitu amrun, ayat yang berbentuk suruhan. Amrun ni wajib kita buat. Itu ayat tentang hukum-hukum hudud, tentang sembahyang, puasa, zakat, haji. Kan, puasa, zakat. Tapi ada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala kata benda tu bergantung kepada kemampuan kita. Contoh tentang haji. Kan? Tentang haji ni dia kata apa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang boleh buat, bagi siapa yang mampu, yang tu bagi bab haji. Tapi kalau diikut daripada sudut bab hukum Allah, itu hukum hudud, contohnya potong tangan. Hukum potong tangan ni hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat tanpa apa-apa alasan. Kita kena buat dah. Tanpa apa-apa alasan, dan kita tak boleh, sebab yang tu adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia kata sekiranya hampa mampu dah. Tuhan tak kata hampa mampu, tak mampu hampa kena buat. Hak ni haji kita mampu baru buat. Tapi tuan-tuan, ada ulama, ada ustaz yang dia buat bandingan. Dia kata buat bandingan. Dia kata ada 10 perkara yang telah dibuat, 9 perkara, satu saja tak dibuat. Dia kata satu saja tak dibuat. Dia kata adakah tidak Islamkah kita? Allahu Akbar. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tuan-tuan dia sedar. Kita doa kepada dia. Kita doa supaya dia tersedar. Kita doa kepada dia supaya dia reti tentang ayat Allah, tentang hak mana penting, hak mana yang kata arahan Allah, hak mana yang Tuhan kata hamba buat tak apa, tak buat. Sekiranya tak mampu, tak buat, tak apa. Oh, kita jangan duk main. Bukan kita boleh borong sama. Contoh kita semayang. Kita semayang apa cantik apa semua, Fatihah kita tak mau baca. Baca surah panjang Al-Baqarah baca habis.
Lepas semayang dia tak macam mana, bacaan cantik, bacaan aku bacaan cantik, tapi pasal apa tak baca dibaca, aku tak baca Fatihah saja. Dia kata takkan aku buat hal lain semua rukun, ada 12 rukun aku buat semua, takkan Tuhan tak terima dan aku tak baca Fatihah. Tu tuan-tuan rimbuk buah lentung tu. Nah, dia tak boleh. Pasal apa tang tu kita kata tak sah. 13 rukun. Tu yang kata tuan-tuan kalau tengok dalam kitab tauhid. Dalam kitab tauhid dia sebut apa? Dia sebut tentang al-iman wal islam. Kita tengok tentang iman. Apa dia iman? Ma huwal iman? Iman ni orang tanya kita iman, al-imanu billah, al-imanu bi malaikatillah, al-imanu bi kutubillah, al-imanu bi rusulillah, al-imanu bil yaumil qiyamah, al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Kita pun jawab lancang elok. Apa dia mahwal iman? Apa dia iman? Iman ni beriman kepada Allah, malaikat, kitab, hari kiamat, qada dan qadar, rasul, semua ni perkara-perkara ghaib kita beriman. Tapi sebenarnya makna al-iman itu sendiri ialah apa dia? Al-iman huwa a'malul qulub. Iman ialah amalan hati, tuan-tuan. Yang ni yang kita kena faham. Pasal apa kita mengaji hari-hari, kita mengaji, kita duduk dalam kuliah, kita dengar kuliah, kita semayang hari-hari, tapi kita tidak boleh terima Islam secara syumul, secara seluruhnya. Bila kita dengar tentang hukum, kita tengok, oh tak boleh dah ni, pasal apa yang ni tak apa kena dengan zaman. Tuan-tuan, jangan macam tu. Dia akan balik kepada iman. Dia akan refer kepada iman kita. Iman adalah amalan hati yang tak ada siapa tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita. Kita sendiri tahu. Nah, kalau ada dalam hati kita, kita duk simpan sedikit ruang untuk kita tak mau terima agama Allah Subhanahu Wa Taala seluruhnya. Ada ayat yang kita kata, oh ayat ni mungkin bila ulama kata lagu tu mungkin tak sesuai lagi. Kita tu sudah ada mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dah untuk kita. Rukun Islam disebut sebagai a'malil jawarih, amalan yang berkaitan dengan perbuatan luaran kita, amalan yang berkaitan dengan anggota kita. Contoh kita semayang, kita kena semayang kena tunjuk, bukan tunjuk cara bangga, kita tunjuk di luar, maksudnya kita kena buat dengan perbuatan, kan? Berbeza dengan Asyah isteri Firaun. Asyah isteri Firaun, dia ni duduk dalam kumpulan bukan munafik. Nah, dia bukannya munafik dan dia tak buat amalan itu a'malul jawarih, dia tak buat. Sebab apa? Firaun pada masa tu sangat zalim, sangat jahat. Firaun pula kalau kata Asyah bin dia tahu siapa yang ikut agama Nabi Musa, terus dia bunuh. Jadi demi untuk menyelamatkan diri dan juga Nabi Musa alaihi salam, Asyah duduk dalam kumpulan yang dipanggil sebagai mudhin. Kan, mudhin. Tak kira kita lah ni tak ada alasan. Katalah kita pergi luar negara lah, pergi Jepun ke apa, kita takut Jepun sembelih kita. Kita pun tak semayang. Saya pergi duduk pakai seluar pendek sama dengan Jepun. Contoh lah. Tapi alhamdulillah kita yang sahabat kita hak hantar pergi Jepun, hak kita hantar ni hak memang akidah kemah dah. Kan, akidah kemah dah, Jepun tak maling dia. Kan, ni hak cerita hak tak kemah ni. Dia pergi duk buat alasan kata dia nak jadi mudhin macam mana Asyah, tak boleh. Dan mudhin ni ialah dia ni dalaman dia Islam. Akidah dia cukup kuat. Dia tahu, dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan, Nabi yang diutuskan ni adalah Nabi Allah. Kitab yang turun, kitab Taurat tu kitab Nabi. Kitab yang Nabi bawa tu kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tak tunjuk keislaman dia dengan amalan-amalan luar dia. Kita tak boleh, tuan-tuan. Saya sajalah duk kayuh geng-geng basikal ni saja saya bos seluar pendek. Bapa nak tarik depa ni. Hang nak tarik depa pergi mana? Tarik dengan dia, depa ni semua masuk neraka hang. Benda gitu nak tarik pergi mana lagi? Dia boleh duk bagi alasan, dia pakai seluar pendek, dia nampak kepala lutut nampak semua ni, duk buat benda haram, kan? Maghrib duk kayuh basikal lagi, kan, sampai ke pukul 11 malam. Lepas tu jumpa kita, dia kata saya, dia kata qada semua daripada pagi ni petang pukul 4 qada. Mana dia kata macam apa tak dan, dia kata pakai seluar pendek, siapa suruh? Kan, tak ada siapa suruh. Nak buat apa? Badan sihat, tuan-tuan, ramai dah. Hak badan sihat umur 40 sihat mati, jaga. Nah 40 mati dah. Lagi kita kena buat apa? Nak tahan mati, nak tahan malaikat, nak tahan tak mau sakit, nak tahan tak mau demam, tak boleh. Nak tahan tak mau demam ni, nak demam bini kita nak demam cerita ni, hampa jangan demam. Tahan, jangan demam, tahan. Kena 4-5 kali dia tahan, dia kata you pula tahan. Pang kena penembang. Dia bagi penembang, dia kata hang pula tahan, memang nak tembang. Kita tak boleh tahan. Macam tu mati siapa pun tak boleh tahan.
Asyah ni dia berlakon, kata dia ni tidak Islam, mudhin, tapi Allah Subhanahu wa taala telah tukarkan. Iblis ni bila dia kahwin dengan Asyah ni, dengan Firaun ni, dia kahwin dengan Asyah. Dia ni tak pernah sekali pun dia boleh tidur dengan Asyah. Tiap-tiap malam ni sebenarnya yang duduk tidur, yang duduk peluk tu, dia peluk setan. Tuhan tukar, ambil satu setan, Tuhan tukar rupa muka macam Asyah. Tiap-tiap malam waktu nak tidur saja, jadi setan ni akan masuk. Jadi dia ni lama dah duduk berjimat dengan setan, dengan iblis ni, Firaun. Dia ingat dia pandai. Macam kita duduk rasa kita pandai. Firaun hak ada tentera besar, hak hebat Firaun ni, Tuhan boleh buat macam tu aja. Allah Subhanahu wa taala berkuasa, fa'alul lima yurid. Jadi kita kena sedar kita ni tak ada apa-apa, tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah ia mati sebarang pasukan tentera dari langit untuk membinasakan mereka, dan tidak perlu kami menurunkannya. Tuhan kata lepas tu, lepas mati Habibun Najjar, Tuhan kata kami tak perlu pun buat turun malaikat mai. Nak abang kata Tuhan, nak abang kata aku kuasa, aku ni berkuasa, aku nak hantar, tak gaduh hantar malaikat mai, tak gaduh hantar malaikat mai, tak gaduh hantar siapa. Kan Tuhan kata lagu tu. Pasal apa Tuhan kata? Tengok makna dia, tengok apa dia tafsiran daripada ayat ni. Setelah mereka membunuh Habibun Najjar, maka Allah Subhanahu wa taala percepatkan azab atas mereka. Nampak tak? Kita jaga tumpang alim ulama, tumpang orang duk tegak tentang kebaikan ni duk ada, tuan-tuan. Kita layan, kita dengar, kita ikut. Kita usaha sama, kita berdakwah sama. Kita ni hak mai mengaji ni, tuan-tuan. Hak mai mengaji ni kalau boleh jangan skip dah, jangan tinggal kuliah-kuliah pengajian. Jangan tinggal sembahyang jemaah. Kalau boleh kita kena tetapkan ni aku kuliah duduk mengaji ni, tiap-tiap malam aku duduk pergi mengaji ni, yang ni rutin tetap aku. Sebab seolah macam kita tak makan nasi sehari tak boleh duduk macam tu. Kita kena tetaplah. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala duk bagi banyak dah peringatan ni. Tengok Allah Subhanahu wa taala hantar mai putih beliau. Tuan-tuan tahu kaum apa yang Allah Subhanahu wa taala musnahkan dulu dengan putih beliau ni? Ni kaum Ad. Kaum Ad, Allah Subhanahu wa taala musnahkan mereka dengan putin beliau. Nah, Allah hantar mai putin beliau dekat depa, Allah musnahkan depa dengan ribut yang kuat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kata depa ni jadi macam usaun, macam dengan apa ni, sampah sarap lepas banjir. Oh itu. Sampah sarap lepas banjir. Allah Subhanahu wa taala hantar dekat kaum Ad. Sampai macam tu sekali Allah Subhanahu wa taala musnahkan puak-puak ni. Habibun Najjar dia ni, maka Allah Subhanahu wa taala percepatkan azab ke atas mereka. Dan Allah Maha Perkasa, walaupun penduduk Antakiyah itu ramai dan gagah. Antakiyah ni tuan-tuan, puak-puak Antakiyah ni depa ni puak-puak badan kuat. Badan gagah perkasa. Kan badan kuat puak ni. Tapi untuk membinasa dan menghancurkan mereka, Allah tidak menghantar pun pasukan tentera yang besar di kalangan malaikat sebagaimana firman-Nya. Allah Ta'ala tak hantar malaikat seperti mana dihantar kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut tadi kita cerita tadi, Allah hantar sekumpulan kecil. Pasal apa? Pasal Nabi Lut dah ada. Pasal Nabi Lut dah ada lagi, Allah pergi ni hantar malaikat. Tapi puak-puak ni kalut betul. Hantar malaikat pergi 7 orang ni pergi rumah kaum Nabi Lut. Dia tengok-tengok pemuda badan gagah perkasa segak-segak. Puak kaum Nabi Lut ni main rumah Nabi Lut kepung nak lewat puak tu, cari mampu. Malaikat pun depa nak lewat. Puak ni hawak sungguh. Punya karut tuan-tuan ni, malaikat pun depa nak lewat, depa kira apa? Lepas tu kita jangan jadi sesat. Bila jadi sesat ni tuan-tuan, dia bukan kira apa, kira nak sapu dia tak fikir hukum, dia tak fikir haram halal dah. Pasal apa? Sentiasa duduk dalam benda haram, duk buat benda haram. Nah, macam tu lah Allah Subhanahu wa taala kata, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dan dia kata untuk menghancurkan, dan dia kata dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah mati sebarang pasukan tentera di kalangan malaikat dari langit untuk membinasakan mereka. Tuhan tak hantar pun. Nah, Tuhan tak hantar, depa ingat tak apa. Depa kata tengok Habibun Najjar mati tak ada apa pun. Nabi-nabi hak 3 orang tu apa tak boleh buat apa pun, kami tak kena bala apa pun. Nah, tak kena bala apa pun. Nah, dia kata tak ada apa, tak ada kena apa. Dia kata
Dan dia kata wa ma kunna munzilin, dan untuk menghancurkan mereka tidak perlulah kami menurunkan pasukan tentera. Tuhan kata tak gaduh. Dia kata hampa tak gaduh, aku tak gaduh buat turun pasukan tentera besar, bahkan cukup sahaja dengan sekali pekikan sahaja. Tuhan hantar pekik, Tuhan kata aku boleh hantar satu pekikan saja akan mati kapak habis. Nah, Tuhan nampak kata, inilah yang kami lakukan kepada umat-umat terdahulu, seperti kaum-kaum yang terdahulu, seperti kaum Ad yang mereka ini dibinasakan dengan ribut kencang. Kaum Nabi Syuaib, kaum Madian ni, Tuhan hantar satu pekikan kuat. 3 hari muka kelam, kan, muka tukar. Ada riwayat kata hari pertama muka mereka jadi hitam, muka mereka jadi mula-mula jadi pucat, mula-mula biru, mula-mula muka merah tu, merah kemudian jadi biru kehitaman. Saya pun tak tahu siapa jadi biru. Kemudian yang ketiga jadi hitam. Masa jadi hitam tu, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hantar satu pekikan yang kuat dan menyebabkan putih jantung. Ni putih jantung puak-puak kaum Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib ni punya baik Nabi, tuan-tuan. Nabi Syuaib ni orang warak. Dia pergi mana dia bawa tongkat, bukan pasal tua dia, pasal warak dia. Dia bawa tongkat pergi mana? Itu kita sunnah, tuan-tuan, bawa tongkat, pakai tongkat ni. Bawa tongkat. Dia tak nak buat macam mana Ustaz? Buat kereta, dia takkan nak suruh tongkat keluar kereta. Betul bendui pula dah. Betul bendui kereta tu, tongkat bola kereta lah, turun bawa tongkat. Supaya apa, anak-anak dara tengok pun tak kenan. Kat kita dah tengok tua dah, dia dah bawa tongkat pakcik ni, kan, no? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Wa amma 'adun fa ahliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, itu Allah Subhanahu Wa Taala kata, adapun kaum 'Ad, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala hantar satu nabi kepada mereka ni, nama dia Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud ni siapa? Nabi Hud ni dia mai daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, dia mai daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nama Nabi Hud ni ialah Hud bin Shalakh bin Arfakhshad bin Sam dan bin Nuh. Dia anak mai daripada keturunan Sam. Sam, Ham, Yafid ni anak-anak Nabi Nuh alaihi salam. Ada daripada kumpulan-kumpulan ni yang jadi kumpulan keturunan Nabi, ada yang jadi kumpulan lain. Dan kemudiannya kaum 'Ad ni, mereka ini tinggal di kawasan-kawasan yang berpasir, kawasan bukit-bukit, tapi bukit-bukit yang ada pasir. Pasir-pasir yang keras ni, bukan pasir lembut ni, pasir-pasir. Dan kemudiannya mereka ini pula duduk di satu kawasan yang dipanggil Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ni bukit-bukit yang berpasir. Dan kumpulan mereka ini duduk di satu kawasan yang disebut hari ini kita sebut sebagai satu tempat yang nama dia Yaman. Yaman atau di antara Aman ataupun di antara Aman dengan Hadramaut. Maksudnya Aman di Jordan, Hadramaut di sebelah Yaman sana. Dan mereka ini pula Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kehebatan, boleh mencipta, boleh buat bangunan-bangunan tinggi. Kaum 'Ad ni sebenarnya ada riwayat kata ada 2 kumpulan. Kaum 'Ad ni, kaum 'Ad ni ada 2 kumpulan. Satu kumpulan yang mereka ni duduk dalam kumpulan Arab Aribah. Tu yang kata ada 4 kumpulan Nabi sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat kata Nabi Nuh, kumpulan-kumpulan Nabi ni disebut, dia kata ada 4 kumpulan. Antara dia yang duduk dalam Aribah ni ialah kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Jurhum, kaum Sam, kaum Umaim, kaum Madian, kaum Qahtan. Mereka ni semua duduk di dalam kumpulan Arab Aribah. Kalau rujuk dalam kitab Rahiqul Makhtum, dalam kitab Rahiqul Makhtum di awal-awal itu dia cerita tentang Aribah, Musta'ribah. Tak ingat ni. Aribah, Musta'ribah. Dia ada 3, satu lagi saya tak ingat. Jadi Aribah ni kumpulan-kumpulan yang Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan, tak tahu langsung spesies mereka sampai dah ni. Arab yang Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan sebab ketegar mereka. Salah satu dia Ad. Kaum 'Ad ni Allah hantar bala habis rapat semua. Kaum Samud Allah Subhanahu Wa Taala hantar bala habis musnah mereka ni semua. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Surah Al-Farj ayat 6 ayat 7. Iramazatil imad.
Itu Allah Subhanahu wa taala kata, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Adakah hamba tidak melihat kepada kaum 'Ad yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepandaian kepada mereka? Mereka ini ialah penduduk-penduduk di satu kawasan yang nama Iram. Iram madzatil imad. Itu tempat-tempat depan ni. Itu yang kata ada dua tempat tu. Satu tempat dulu ni di kawasan Amman Jordan ni. Satu lagi di Iram yang kawasan berhampiran tu juga, bila ada saki-baki kaum 'Ad yang pergi ke sana. Salah satu dia, mereka ini boleh bina bangunan-bangunan tinggi. Hebat mereka hebat tentang seni bina tiang. Tiang kukuh-kukuh besar-besar macam kita lah ni lah tuan-tuan. Masjid besar-besar tu kita tengok tiang dia buat punya canggih, cantik. Sebenarnya kita duk rasa kita pandai dah. Kaum 'Ad Allah Subhanahu wa taala bagi kepandaian boleh cipta tiang yang kukuh-kukuh. Nah, sebab tu bila tempat mereka kena bala, ada tinggalan-tinggalan sejarah, tinggal tiang saja Tuhan nak tunjuk tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu kepada puak-puak ni. Dan bahasa yang digunakan oleh kaum 'Ad ni ialah bahasa Arab. Mereka ni menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab. Dan kaum-kaum yang ada yang duduk dalam kumpulan-kumpulan Arab ni, nabi-nabi itu adalah salah satu dia ialah Nabi Hud, bangsa dia bangsa Arab. Nabi Saleh bangsa Arab, Nabi Syuaib bangsa Arab, dan Nabi yang selepas itu Nabi Ibrahim, dan kemudian mai kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Allah Subhanahu wa taala turunkan bangsa dalam bermacam-macam bangsa, tapi mula-mula sekali diturunkan ke dalam bangsa Arab. Nah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kaum 'Ad mereka ini menyembah berhala. Bila Nabi Hud alaihi salam mai bagi nasihat supaya mereka ini tidak sembah berhala. Dan mereka ni juga dia buat upacara-upacara yang orang kata apa, duk puja berhala-berhala ni. Bila Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat mereka ni tetap dalam keadaan yang sama. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat yang lain, wa inni 'adin akhahum Hud. Dan sesungguhnya kami telah menghantar kepada kaum 'Ad saudara mereka iaitu Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud berkata kepada kaum dia, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tatafakkarun. Qalu ya qaumi ibudullah, wahai kaum aku, dia kata sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum, tak ada Tuhan bagi kamu melainkan ilahin ghairuh, Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Afala tatafakkarun, apakah tidak kamu ni tak mau jadi kumpulan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hantarlah kepada kaum 'Ad putih beliau. Kita pun tuan-tuan Allah hantarlah dekat orang Kedah putih beliau. Nampak tak? Allah hantar dekat orang Kedah 5 kali putih beliau. Saja ya Tuhan boleh hantar sekali ya. Tuhan boleh hantar sekali, boleh musnahkan semua. Malaysia kecil ya. Kan Malaysia kecil ya, kita tu saya duk biji mengkat berat lah. Duk biji mengkat berat buat bina badan apa. Kan lompat bintang senaman apa semua nak lawan dengan apa putih beliau. Tak boleh. Kaum 'Ad Allah bagi kuat buat ni. Tubuh mereka ni perkasa. Allah tak gaduh hantar malaikat, tak gaduh hantar apa. Hantar mai satu putih beliung saja musnahkan habis kaum 'Ad dengan bangunan-bangunan dengan depa sekali habis. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala hantar. Macam kita tu duk kata. Duk kata jabatan apa meteorologi apa. Meteorologi. Tak apa kot. Saya tak apa, tak boleh baca Quran sudah. Nak sebut tu tak boleh tak apa. Kan, jangan tak boleh baca Quran berat. Sungguh tu dia kata, "Apa ustaz nak sebut bagi betul sikit." Dia kata, "Hang berbetul huruf kha aku nak dengar." Huruf kha tak boleh sebut yang dia buat sembang penai. Tak apa aku tak boleh sebut tu tak apa. Tapi sahabat kita dia tera dua-dua. Quran boleh, ni pun dia boleh sebut. Nak jabatan apa meteorologi. Dia boleh duduk sembang pandai sebab Tuhan untuk menekan pupu dia. Dia ingat Tuhan ni adik-beradik dia sepupu dia. Dia boleh cakap kata ni, kita sebenarnya ada tu bukan putih beliung. Sebab kita Malaysia dia kata dalam kajian tak ada laluan putih beliung. Kan? Tak ada laluan. Pasal apa? Dia tak boleh kaitkan dengan fenomena alam. Nampak tak? Bila dia tak boleh kaitkan dengan fenomena alam, dia akan cakap macam tu. Bila di di Genting tanah runtuh Cameron, tanah runtuh, dia kait dia tahu sebab balak ditebang dan sebagainya. Bila tengok kawasan ni banjir, apa semua di Terengganu banjir, peparitan tak apa cantik, dia boleh kaitkan dengan keadaan alam. Lah ni putih beliau main sekali, dia kata yang ni bukan laluan. Bila dia hantar 4 kali, itu bukan laluan.
Dia akan kaji pula, dia akan kata pula, itu laluan yang dibuat oleh Putih Beliung yang pertama. Jadi bila dah dia buat laluan, jadi dia senang main kot kita, cakap lagu tu pula. Ni cakap pandai. Yang hak merapu lagi tuan-tuan, orang duk kalut pasal Putih Beliung di Kedah. Dia kata yang ni pula yang terbaru jadi pula. Sebenarnya Putih Beliung tu dia hentak mai gambar Ultraman lawan dengan raksasa. Allah, dia berani tu. Kita ni tu dia bila tak mengaji, dia memang berani. Dalam celah-celah Putih Beliung di pendang lah tu ni, tengok gambar apa dia ada, dia pergi edit ambil gambar raksasa mai ikut Putih Beliung tu, Ultraman terbang. Ultraman terbang mai, betul mai di satu tempat pula duduk tengok di Sungai Baru, Ultraman duk lawan dengan raksasa di Sungai Baru. Allah, berani tu. Dia berani sampai tahap tu tuan-tuan. Ni lah orang bila tak mengaji, dia buat ikut dan suka hati dia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terbaru kita dikejutkan oleh satu lagi peristiwa bumi Mekah keluar asap. Betul ya? Keluar asap. Dia berkata di satu tempat keluar asap. Hari tu duk kalut pasal Mekah gelap. Mekah jadi gelap, tapi sebenarnya yang tu apa banjir, yang tu ribut pasir. Ribut pasir memang jadi macam tu, dia akan jadi gelap 2-3 hari dia gelap sebab gelap tutup matahari, ditutup oleh ribut pasir ni. Tak apa, walaupun yang tu antara tanda-tanda dia ataupun yang tu orang kata yang tu bukan tanda-tanda kiamat, tak apa. Tapi kita tengok kalau cerita tentang asap keluar daripada bumi, dalam hadis Nabi sebut. Dalam satu hadis Nabi sebut an Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala ittala'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakaru faqala. Satu hari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari, dia duduk dengan sahabat-sahabat lain. Ittala'an Nabi, tiba-tiba timbul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada ramai-ramai ni, wa nahnu natadzakaru, dan ketika itu kami sedang bercakap-cakap, sedang berbincang-bincang. Madza tazakaru, depa ni duduk tengah bercakap, duduk tengah bincang. Nabi tengok depa duduk sembang Khalid, Nabi pi dekat depa. Kemudian Nabi tanya, madza tazakaru. Kemudian dia kata qalu nadhkuru sa'ah. Duduk tengah-tengah bincang, duduk tengah bercakap ni, Nabi sampai, Nabi kata hampa duduk bincang bab apa ni? Hamba duduk bincang bab apa? Kita kalau duduk bincang tuan-tuan, selain duduk dalam masjid, duduk talan ni, kita memang bincang pasal bab duit dia. Bab cari duit, bab ni. Hak puak ketum dia bincang macam mana kita nak upgrade ayat ketum kita. Nampak polis pun duduk kacau, kita tukar alim pula. Lah ni depa tukar makan alim pula tuan-tuan. Apa pucuk paya apa tu. Ketum dia tukar pula belah kampung Evan puak ni. Ada tukar pucuk paya apa tu. Depa kata tukar siapa hak ni tak haram lagi, hak nu dah tak boleh dah. Daripada kacau tukar alim pula. Wa nahnu natadzakaru faqala ma tadzakaruna qalu nadhkuru as-sa'ah. Ya Rasulullah, kami duk bincang tentang perihal hari kiamat. Nabi SAW tak kata yang pandai-pandai duk bincang aku Nabi tak kata. Nabi kata qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha. Nabi kata aku nak bagi tahu dekat hamba duk bincang ni banyak bab. Jadi sahabat duk bincang, antara yang duk bincang oleh sahabat ni, dia kata, ya Rasulullah, antara tanda yang kami tahu yang kau pernah sebut dekat kami, wudi'at wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul Ka'bah fi hullatin wa raha fi hullatin. Nabi biasa sebut, Nabi kata antara tanda-tanda kiamat, Nabi kata salah satu, Nabi kata banyak Nabi sebut, Nabi kata kita ni Allah anugerahkan nikmat pakaian banyak, makanan banyak tuan. Makanan banyak, pilah mana pun semua makanan dah tak jadi masalah bab makanan ni kan. Kemudiannya Nabi kata lagi wasatartum buyutakum kama tustarul Ka'bah. Nabi kata Allah Subhanahu di hujung-hujung zaman ni antara tanda-tanda kiamat ialah rumah-rumah ni, manusia-manusia ni menjadikan rumah-rumah mereka ini tinggi-tinggi. Kita tengok dekat dia Lakeside satu contoh. Janganlah sekali malam ni pergi bakar Lakeside, janganlah. Dia cerita contoh. Tengok dia buat rumah, buat cermin tinggi naik, tuan. Bila buat cermin tinggi, dia kena buat tirai tinggi. Dia buat tirai sekerat, orang luar tengok tak cantik. Tengok jadi tak cantik, kita. Kan? Jadi tak cantik, bahaya pun bahaya, penyamun naik nanti duduk mengendap. Kita lena pun tak pasang. Jadi dia buat tirai, dia buat cermin tinggi, maka dia kena buat tirai tinggi. Nabi kata apa? Wasatartum buyutakum. Mereka umat di akhir zaman ini, mereka menghiasi rumah-rumah mereka dengan tirai-tirai tinggi. Dia tutup rumah-rumah mereka.
wa satartum buyutakum, rumah-rumah mereka, rumah-rumah hampa. Nabi kata di akhir zaman, kama tustarul Kaabah, seperti mana dihiasi Kaabah dengan kelambu dia. Maksudnya kelambu Kaabah tu dibuat kelambu besar, tirai besar, tutup Kaabah. Kita pun rumah-rumah di akhir zaman, wa satartum buyutakum kama tustarul Kaabah, betul macam Nabi habaq. Tapi dalam 10 tanda ni Nabi kata, qala innaha, sesungguhnya Nabi kata tidak akan sekali-kali berlaku, lan taquma hatta tarawna qablaha. Nabi kata tidak akan berlaku sehinggalah dia kata hampa melihat qablaha, sebelum berlakunya kiamat ini. Nabi kata asyra ayatin, 10 tanda. Nabi kata tanda yang pertama, Nabi kata fadzakarad dukhan, Nabi kata akan keluar asap daripada bumi. Maksudnya bumi terbelah, akan keluar asap, tuan-tuan. Itu tanda yang pertama. Dan tanda yang 9 lagi insya-Allah kita akan baca pada minggu yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu